Ada lagi? Ada. Naik dulu. Capia. Halo. Capia. Ya, Cak Pia. Halo. Dia call kita tapi dia tak jawab. Okey. Soalan studio. Okey, untuk soalan studio Muhyiddin Yassin tidak menafikan Bersatu menerima tamparan hebat apabila 6 MP mereka pindah sokongan Datuk Dan beliau juga dalam kenyataan hari ini mengatakan yang perjuangan ini adalah perjuangan Islam, bukanlah perjuangan individu. Kalau misalnya Muhyiddin ni kan, dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang Melayu, ketika baginda Tuanku titahkan, kenapa Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan Pakatan Harapan? Kerana kalau kerjasama antara PH dengan Pakatan Harapan tu berlaku, ahli parlimen yang membentuk kerajaan ada 156 orang. Daripada 156 orang itu 2/3, 103 orang ialah Melayu Islam. Bukan Melayu, bukan Islam, hanya 53. Di mana letak otak Muhyiddin ketika tu? Ketika itu Muhyiddin berfikir tentang nafsu dia nak jadi Perdana Menteri saja. Walaupun hanya 115 orang, yang penting dia Perdana Menteri, kerajaan tak stabil, pelabur tak masuk balik dalam negara, foreign direct investment lari, kan? Kadar hutang akan bertambah-tambah macam mana dia buat dulu, kan? Dia tak peduli. So macam mana kita fikir dia ni fikir tentang Melayu, fikir tentang Islam? It's total bullshit. Tak masuk akal. Kalau dia fikir Melayu, hari ni kerajaan Melayu dah kuat, dah perintah. Ada dia fikir? Tak ada. Okey? Begitu pindaan RUU 355 berkemungkinan akan dibentang di Parlimen. Ya. Ada komensi? Saya dipahamkan oleh Datuk Seri Naim, hari ini sesi libat urus dengan orang yang menjaga soal agama di setiap negeri sedang berlaku, kan? So kita doakan semoga kerajaan lah yang mengambil inisiatif ni. Kalau kita nak harap PAS ambil inisiatif ni, tak adalah, kan? Dulu bila time mereka tak ada dalam kerajaan, mereka bukan main lagi cakap. Bila mereka berkuasa 18 bulan campur lagi 15 bulan, mereka lupa semua sekali tentang RUU 355. Yang mereka ingat ialah REE Fonusi, kan? Yang tu je mereka ingat. So hari ni bila dengar Dr. Naim sendiri cakap dah buat sesi libat urus dengan setiap badan yang menjaga agama di peringkat negeri, alhamdulillah lah, kita harap benda ni dapat jadi realiti. Tapi kan, saya beri keyakinan penuh. PAS kan, dia meminta supaya UMNO ni menyuarakan semula perkara berkenaan dengan RUU dalam Parlimen. Tak apa, tak ada masalah. Itu kita buat, kau tak payah suruh pun kita buat. Dato' Naim pun buat tu. So Dato' Naim, saya tak fikir dia buat tu kerana PAS. Stand UMNO macam mana? UMNO daripada dulu lagi. Dulu yang ajar dibawa tu kita yang suruh. Bukan dia punya ni. Dato' Najib yang suruh dia. Tahu ni? Pada ketika tu ya, aku tahulah. Aku pegawai Dato' Najib masa tu, kan. Yelah, maksudnya kita orang ni macam baru tahu lah. Sebab kita melihat macam Hadi Awang ni dengan PAS ni, RUU 355 macam bukan setakat tu je. Dia orang lepas kena cerai dengan DAP ni, nak buat muktamar pun tak ada duit. Dato' Najib lah yang bagi duit kat dia orang ni. Okay, panas. Okey. Okey tak? Sekarang dia belagak, kan, cakap kutuk-kutuk Dato' Najib macam-macam. Okey. Ada yang naik belum? Ada, Rizwan. Assalamualaikum, Rizwan. YouTube apa dengan Facebook? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Assalamualaikum. Baik. Sihat. Sihat.
Ya, Wan. Apa nak tanya, Wan? Okey, Datuk. Satu soalan lah. Okey. Okey. 1.5 YouTube. Pertanyaan yang ditanyakan, macam-macam dugaan yang akan diterima oleh kerajaan perpaduan. Betul? Ya, betul. Seperti perkara-perkara kecil, perkara-perkara besar, dan alhamdulillah doa saya termakbul kerana Datuk Seri Najib telah dikurangkan dia punya penahanan beliau. Ya, teruskan berdoa. Saya harap dia dibebaskan, tetapi doa bacaan Yasin saya setiap pagi, Alhamdulillah. Allah memudahkan urusan Datuk Seri Najib. InsyaAllah, insyaAllah. Dan lagi satu, saya pun doakan Datuk sekali kepimpinan yang terima ada kasih, kerajaan terima perpaduan kasih. biar kekal sampai 5 tahun. Amin. Yang penting ukhuwah perpaduan antara sama semua InsyaAllah. dikekalkan. Saya harap yang bahagian-bahagian dalaman keluarga kita ni biarlah dalam-dalam tu bincangkan. Kita tak payahlah heboh-hebohkan kalau boleh. So, cumanya dari segi boleh ke penerimaan contohnya 6 orang anggota daripada PN ni, jikalau dia nak masuk ke kerajaan perpaduan, boleh ke sebenarnya? Tu je soalan ni. Maksudnya dia berpindah. Dia kalau ikut Akta Berpindah, Lompat Parti, mereka tak boleh masuk parti lain. Dia tak boleh tinggalkan parti dia masuk parti lain, tak boleh. Tak boleh. Dia boleh sokong PMX kan, sebab dulu kalau nak ikutkan peringkat awal, draft awal tu sokong pun tak boleh. Dia kena ikut ketua whip kan. Tapi disebabkan sekarang ni yang membantah itu hari, ialah tahulah Bersatu punya menteri yang bantah, sebab dia orang ni memang datangnya daripada geng-geng katak lompat ni kan. So dia orang bantah, hari ni dia orang kena hadap lah akibat daripada dia orang punya bantahan tu. Dia orang punya ahli parlimen sendiri yang pindah sokongan. So dia orang sekarang ni sekarang tengah nak buat pindaan perlembagaan dia orang. Mekanisme kerajaan perpaduan dengan berkaitan dengan isu beras ni. Diorang selalu memainkan isu-isu beras, isu ni. beras Kalau ni, boleh, ya. Kita kena faham, teruskan. punca masalah ni ialah bekalan beras dunia tau, bukannya Malaysia je. Indonesia daripada dulu mengeksport, sekarang ni dah jadi import beras lah. Dulu India dia eksport ke negara kita. Sekarang ni mereka stop daripada ekspor beras ke negara kita. Kemudian ada negotiation dan sebagainya. Pokok cerita dia, bekalan kita shortage, memang tak cukup. Memang tidak cukup. Dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dah ambil pelbagai langkah. Kita cuba nak elakkan daripada ada kartel-kartel tertentu menyalahgunakan beras ST Super Tempatan 15 campur dengan beras import. Kita juga mempertingkatkan penguatkuasaan kita. Macam-macam kita buat. Dalam masa yang sama, kita juga tambah jumlah beras import dan kita cuba dapatkan dengan harga yang murah. So sebenarnya beras madani tu ialah beras import yang sebelum ni kita tengok dengan harga RM36, ada yang sampai RM40 lebih kan. So apa yang kerajaan buat, disebabkan stok beras tempatan ni terlalu kurang, shortage. Maka apa yang kerajaan buat, dia cuba bawa masuk beras import ni, jual pada harga yang dekat dengan beras tempatan, pada harga RM30. Itu pun jadi isu. Saya pun kadang-kadang nak puaskan hati rakyat ni tak mudah lah, tak mudah. Sebenarnya Dah ialah pernah saya cakap dahulu kan, dari segi logik, sampai dari segi logik pun Datuk Seri Anwar pun dia ni. dulu masa Datuk Seri Najib ambil alih kerajaan, beras super tempatan 15 ni satu kampit baru RM14 tau. Tapi 2009 tu kita terpaksa naikkan kepada RM26. RM26.60. Betul kan? RM26 lah.
Apa dia? Beras tempatan. 26. 26. RM2.60 sekilo. Oh, berapa ni daripada 14 pergi 26. RM12 naik tau masa tu, pada ketika tu. Sekarang ni beras import tu kita turunkan harga menjadi RM30. Jadi isu aku pun kadang-kadang Mungkin penerangan kot. Yelah, ini masalah dia kan. Masalah dia bila pengumuman harga tu RM30 diumum awal, lepas tu Tak selari. Datuk Seri Anwar pula kata nanti Nakol akan meeting Jumaat ni untuk ni. So yelah, beberapa perkara yang perlu kita kemas kini dari segi soal penerangan lah, ataupun komunikasi lah. Yang ini yang diambil, bak kata orang tu, diambil kesempatan oleh pihak apa dipanggil? Pihak pembangkang lah. Untuk mainkan isu. Okey? Ada lagi? Datuk. Semoga Datuk, keluarga, rakan-rakan Datuk Seri Najib, kalau boleh informkan kesihatan Datuk Seri Najib. InsyaAllah. Kat sini apa kesihatan dia, macam mana keadaan dia, kita tak nampak kan. Datuk Seri Najib, saya rasa sekarang ni dia bertambah sihat daripada dia duduk luar. Sebab bila dia duduk dalam, dia ada masa, dia exercise, muka pun ceria, tension pun tak berapa tension. Nampak muka dia jernih lah. Setiap kali dia turun mahkamah ni, nampak muka dia jernih. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Wan.